Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua tentang isu yang berkaitan dengan pemilihan kerjaya, yang mana isu ini menjadi salah satu perkara penting yang perlu diambil perhatian khususnya daripada kalangan mahasiswa dan graduan. Dalam masa sama, kerjaya ini juga dapat membantu kita dari aspek kewangan individu. Contohnya daripada segi pendapatan seperti gaji dan pengalaman yang kita peroleh daripada sesebuah kerjaya. Okey, jadi apakah perkara yang mendorong atau memudahkan kita dalam urusan memilih kerjaya? Pertama sekali, mahasiswa atau graduan yang mempunyai kelayakan dalam bidang yang diceburi. Contohnya, mahasiswa yang mengambil kos kejuruteraan berpeluang untuk memohon untuk menjadi seorang jurutera. Yang kedua, gaji yang berbaloi dan sesuai dengan kelayakan seseorang. Contohnya, mahasiswa atau graduan yang mengambil jurusan pendidikan Islam kemudian berpeluang untuk menjadi seorang guru dan mendapat gaji yang memuaskan dan sesuai dengan bidang tersebut. Yang ketiga, minat dengan sesebuah kerjaya walaupun dengan gaji yang tidak seberapa. Maksudnya, seorang pekerja itu sendiri rela mengambil kerjaya yang mempunyai gaji yang rendah asalkan sesuai dengan minatnya. Ini sebab sesetengah orang berpendapat bahawa sesuatu minat dalam kerjaya itu sangat penting. Kerana tanpa adanya minat, seseorang itu tidak akan bertahan lama dalam sesebuah pekerjaan. Seterusnya, seseorang itu mempunyai bakat dalam sesebuah kerjaya. Contohnya, bakat sebagai seorang penyanyi, pelakon ataupun pemain bola sepak, atlet sukan dan sebagainya. Apa yang berkaitan dengan bakat ni juga berkait rapat juga dengan genetik individu, yang mana individu yang mempunyai ketinggian ataupun kecantikan berpeluang untuk jadi model contohnya. Akhir sekali, keputusan CGPA yang memuaskan juga dapat membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan yang kita mahukan. Dalam sesebuah sesi temuduga, pihak majikan sangat mengutamakan CGPA kerana CGPA itu diambil kira terutamanya dalam industri perubatan. Tapi ada juga sesetengah industri yang mempunyai permintaan CGPA yang rendah. Contohnya industri kreatif, multimedia dan rekaan. Bergantung juga kepada sesebuah individu itu sendiri sama ada mensasarkan setinggi mana keputusan CGPA yang mereka mahukan dan pekerjaan apa yang mereka sasarkan. Okay, sebaliknya, ada juga kelemahan yang dikenal pasti dalam pemilihan sesebuah kerjaya. Okay, yang pertama sekali, seseorang yang keliru dalam memilih kerjaya. Secara asasnya, dalam merancang sesebuah pekerjaan, ada dua jenis atau kategori individu. Yang pertama, individu yang sudah mengetahui minatnya dan sudah membuat perancangan sejak dari awal lagi atau sejak daripada persekolahan ataupun universiti. Yang kedua, individu yang tidak dapat mengenal pasti minatnya walaupun dia sudah bergelar mahasiswa. Jadi itu juga adalah antara salah satu faktor yang menjadi kelemahan dalam memilih sesebuah kerjaya. Selain itu, keputusan CGPA yang tidak melepasi syarat untuk dia memohon kerja. Bukan itu saja, seseorang graduan juga tidak mempunyai kemahiran insaniah, ilmu dan pengalaman yang mencukupi. Ini adalah kerana dalam sesebuah sesi temuduga, pihak majikan bukan sahaja mengambil kira daripada sudut ataupun keputusan CGPA, tetapi juga mengambil kira dari aspek kemahiran insaniah dan pengalaman. Akhir sekali, kebanyakan masyarakat yang memohon pekerjaan tidak mementingkan disiplin, khususnya daripada pemakaian dan penjagaan masa. Ramai yang ambil mudah ketika sesi temuduga, sedangkan ketika itulah ditentukan sama ada dia layak atau tidak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Jadi, apakah peluang yang boleh diambil oleh pelajar untuk memilih kerjaya mereka? Yang pertama adalah pelajar boleh cuba untuk menjawab test siasat, di mana test siasat ini adalah untuk mengetahui kategori mana pelajar lebih cenderung. Akronim siasat terdiri daripada R untuk realistik, I untuk investigatif, A untuk
artistik, S untuk social, E untuk enterprising dan C untuk commercial. Jadi apabila mereka sudah menjawab tes ini, ia lebih memudahkan mereka untuk memilih kerjaya mereka. Okey, yang seterusnya adalah banyak seminar yang sering dilakukan. Jadi pelajar boleh mengambil peluang untuk menyertai seminar-seminar ini. Untuk apa mereka menyertai seminar ini? Untuk mereka mendapatkan sedikit tips untuk memilih kerjaya pada zaman sekarang ini. Okey, yang seterusnya, hal ini sangat istimewa iaitu kemahiran. Jadi jika seseorang pelajar itu mempunyai kemahiran, mereka boleh tunjukkan kemahiran mereka. Contohnya, syarikat yang sering mendapat pelanggan daripada luar negara. Contohnya, pelajar tersebut dapat berkomunikasi dalam bahasa Jepun. Jadi, pelajar tersebut boleh menggunakan kemahiran mereka untuk berkomunikasi dengan pelanggan yang daripada Jepun. Okey, yang seterusnya adalah teknologi zaman sekarang yang semakin canggih. Jadi, pelajar boleh mencari maklumat tentang skop pekerjaan apa yang sedang meluas sekarang, skop pekerjaan apa yang diingini sekarang. Okey, jadi pelajar perlulah menggunakan teknologi yang semakin maju ini, yang semakin canggih ini. Okey, yang terakhir sekali huruf T untuk trik iaitu halangan. Jadi semestinya lah pelajar akan menghadapi halangan-halangan tertentu dalam memilih kerjaya mereka. Okey, antara halangan yang akan dihadapi adalah desakan daripada keluarga. Okey, apakah desakan daripada keluarga ini? Macam mana yang dipanggil desakan daripada keluarga? Okey, contohlah mak ayah bekerja sebagai doktor. Jadi mereka menginginkan anak mereka juga menjadi seperti mereka, menjadi doktor. Jadi pelajar tersebut harus meninggalkan minatnya untuk memaksa diri untuk meminati bidang sains untuk menjadi seorang doktor. Seterusnya, halangan yang sering terjadi adalah tidak mendapat sokongan dan tiada semangat. Okey, contoh yang saya boleh beri adalah pendapat masyarakat tentang bidang muzik. Okey, jadi masyarakat mengatakan bahawa muzik ini hanya untuk bernyanyi, hanya untuk bermain alat muzik, sedangkan banyak lagi skop-skopnya. Okey, disebabkan pelajar tersebut tidak mendapat sokongan dan tiada semangat daripada masyarakat, daripada keluarga, daripada kawan. Jadi pelajar tersebut perlu meninggalkan minatnya untuk memilih minat lain. Okey, yang seterusnya adalah yang terlalu jelaslah dihadapi sekarang adalah ekonomi. Jadi apabila ekonomi kita yang semakin merudum menjadi halangan kepada pelajar tersebut untuk memilih kerjaya mereka. Kerana apa? Kerana pelajar tersebut harus memilih kerja yang gajinya yang tinggi. Untuk apa? Untuk menstabilkan ekonominya. Okey, di sini antara halangan-halangan yang akan dihadapi oleh pelajar dalam memilih kerjaya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan dan adik mahasiswa-mahasiswi yang sedang menonton. Baik, bila sembang tentang isu kerjaya, benda pertama yang mungkin kita kena selesaikan soalannya adalah kerjaya ni penting ke tak penting? Kan? So yang pertama, of course jawapan dia bagi saya, kerjaya ni sangat penting. Kenapa penting? Pertama, kita hidup, kita ada keperluan yang perlu kita penuhi, ada tanggungjawab, nafkah mungkin kalau ketua keluarga dan sebagainya. So kerjaya akan jadi sumber pendapatan, contoh akan bantu kita laksanakan amanah. Itu yang pertama lah. Dan yang kedua, kalau kita ada sebuah impian, mungkin kerjaya tu jambatan untuk kita capai destinasi impian kita, kan? So kerjaya sangat penting dalam hidup kita. Yang kedua, dalam memilih kerjaya ni, faktornya apa? Kan, faktor pilihan kerjaya ni sebenarnya sangat banyak. Setiap orang faktor dia mungkin tak sama. Ada orang sebab minat, ada orang sebab pengaruh keluarga, ada orang sebab gaji tinggi, ada orang sebab pengaruh rakan-rakan, macam-macam dalam media sosial. Faktor pemilihan ni sangat banyak lah. So dia subjektif. Saya tak boleh bagi satu pernyataan yang spesifik ataupun fix satu jawapan. Cuma saya pilih apa? Itu rahsia kejap lagi. Baik. Kita nak tengok adalah ekonomi hari ini okey ke tak okey kat negara kita ni, kan? Baik, kita kena terima satu realiti. Saya rasa kita semua faham apa yang sedang berlaku hari ini. Lagi-lagi bila Allah uji kita, satu dunia diuji dengan satu wabak namanya COVID-19. Sebenarnya bila datang COVID-19 ni, dia dah macam meratakan seluruh negara yang walaupun maju ke tak maju sama je. Sebab semua diuji dengan masalah kewangan. Betul tak? So
So macam kita tak boleh kata dah hari ni Amerika Syarikat tu satu negara yang hebat. Tak boleh nak kata dah, sebab semua dah macam kosong, semua macam bermula kosong semula kan. Seolah begitulah. Dan termasuklah dalam negara kita, ini ekonomi sedang berlaku ataupun masalah ekonomi sedang berlaku. Lagi-lagi orang yang buat bisnes dan sebagainya sedang sangat dahsyat diuji. Syarikat-syarikat besar pun dikatakan tutup, gulung tikar, buang staff dan sebagainya. Subhanallah. So ini realiti yang mahasiswa-mahasiswa kena bersedia. Jadi, Ustaz, adakah apa yang saya belajar hari ni tu kan, bidang yang kita ceburi tu, kita ada peluang tak nak sambung kerjaya tu? Ini pandangan peribadi. Peluang tu ada. Peluang tu masih ada. Cuma nak kata peluang tu sangat besar, saya tak berani nak kata. Sebab pengalaman saya tengok ramai rakan-rakan sendiri, adik-adik ke abang-abang gitu, yang bekerja bukan bidang yang dia belajar dalam universiti, tapi bidang itu tak berguna dalam dia bina pengalaman, soft skill dia dan sebagainya. Akhirnya dalam membina kerjaya di luar, dia sangat membantu. Baik. So bagi saya, mahasiswa-mahasiswi yang belajar dalam bidang tertentu tapi ada skill tambahan yang baik, soft skill yang lebih, jadi added value kepada dia, dia sangat berguna dalam bantu dia untuk sambung kerjaya yang dia mahukan dalam bidang kerjaya itu. Baik, tuan-tuan dan adik-adik rahmati Allah. So hari ni kalau orang tanya antara minat dan gaji, kita nak pilih yang mana? Minat dan gaji. Ini pandangan peribadi saya. Kalau saya pilih minat. Saya pilih minat. Ini berlaku pada saya sendiri lah. Saya sendiri sambung kerjaya, bina sendiri kerjaya yang saya bukan bidang yang saya ceburi. Sebagai contoh, saya bidang guru pendidikan, tapi hari ini saya buka syarikat motivasi ataupun bisnes lah kita kata kan. Mungkin tak jauh sangat, tapi still bukan satu bidang yang spesifik seperti mana saya belajar. Baik. So bila tanya tentang minat dan gaji, saya pilih minat. Sebab bagi saya, minat satu benda, satu perasaan yang kalau kita sanggup buat lah walaupun kita susah. Betul lah, sebab minat. Tak kira bukan salah kerjaya dalam kehidupan kita. Orang lelaki yang minat sukan, rela main banyak game pun, rela penat sebab minat. Orang perempuan yang minat tengok drama, berjam-jam habis duit sanggup beli tiket tengok pawagam contoh kan. Itu dalam harian kita. Sama dalam kerjaya. Setakat ni saya tengok ramai orang yang mampu survive bila dalam minat. Maaf saya sebut, kalau bukan bisnes sekalipun, bidang kekitaan kerajaan dan sebagainya pun, kalau tak ada minat, ramai yang tak mampu survive. Ramai mana doktor yang contoh sebab dia antara yang kritikal. Doktor yang berhenti ketika HO, ketika MO pun ada yang stop, give up dan sebagainya, sebab mungkin dia tak ada jiwa, orang kata. So minat dia tak ada. So minat tu akan dorong kita bila kita lemah. So, apa persediaan yang kita kena buat bila nak masuk alam kerjaya adik-adik kita? Kan, persediaan apa yang kita kena buat? Kita keliru nak pilih yang mana dan sebagainya. Baik, ini nasihat saya, ada dua nasihat penting kepada mahasiswa-mahasiswi dalam kita menyusun kerjaya, dan benda ni sangat juga dipesan oleh guru-guru dalam kehidupan yang dah mungkin lama berjaya. Baik, apa dia? Yang pertama, kita kena ada impian atau matlamat yang jelas dalam hidup kita. Impian ni, dia akan bantu kita untuk kita terus on track. Satunya dia akan bantu kita dalam buat keputusan. Contoh paling senang lah dalam adik belajar hari ni, mahasiswa-mahasiswi semua, adik-adik dah ada satu impian lah. Contoh, sebab saya orang bisnes, saya nampak bisnes lah. Contoh, adik-adik dah ada satu impian untuk buka ataupun legasi bisnes hartanah. Dan contoh, so bila dapat beberapa tawaran ataupun tengok pada syarikat, peluang-peluang yang ada, kita akan terus tengok mana peluang yang boleh bantu kita untuk pacu menuju destinasi tu lah. Kan? Kalau kita bidang hartanah, tiba-tiba kita ke bidang yang lain, memang tak ada sentuh tentang bisnes pun, boleh, tapi dia akan sangat-sangat tough. Sebab kita dah pilih jalan yang melencong dah, nak masuk balik kontrak. Faham ke faham? Kan? So, itu kesan orang yang ada impian yang jelas. So, cabaran saya pada adik-adik mahasiswa-mahasiswi, make sure sebelum adik tamat praktikal, adik tamat internship, adik ada impian yang sangat jelas. Adik jumpa jiwa dan minat di mana, dan pastikan impian itu impian yang sangat bagus. Baik. Yang kedua, dalam kita buat keputusan, juga dalam kita nak capai impian kita dan juga kejayaan kita, jangan lupa doa ibu ayah sangat powerful. So ibu bapa keluarga ni sebenarnya sangat mempengaruhi kita, dan paling penting bagi saya adalah ibu dan ayah kita.
kalau ibu dan ayah kita support kita, doa tak berhenti, walaupun keluarga lain tak berapa nak faham kita, bukan dia benci tapi dia tak faham, mungkin dia tak support lah kan. Tapi kalau ibu ayah kita ada dengan kita, insya-Allah kita akan kuat. Doa itu akan sangat barakah, bantu kita dalam perjuangan kita capai impian kita. Dua benda ni sangat penting adik-adik hormati Allah. Dan ingat, dalam kita bina impian, ibu ayah doakan, make sure impian kita, kata Nabi, kata Rasul, kata Allah dalam Quran, kita kena jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak beri manfaat. Make sure mission board kita, vision board kita adalah kita menjadi seorang yang paling banyak beri manfaat. Bina legasi dunia akhirat. Dan ada 3 komponen penting, sedekah jariah, anak soleh, dan juga ini bermanfaat mesti ada dalam vision board kita. Kan, insya-Allah kita on track ke syurga Allah. Allah pun bantu kita. Sebab apa? Impian yang kita letak adalah impian yang boleh bawa kita sampai syurga. The syurgawi vision itu yang paling powerful, begin with the enders of mind, kan, sampai akhirat kita punya impian itu power, bukan visio-visio, kan. Baik, insya-Allah semoga bermanfaat, semoga menjadi orang yang dipandu selalu untuk kita buat satu keputusan yang terbaik dalam kita bina kerjaya sampai syurga. Baik, jumpa lagi pagi.